Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi selepas daripada beberapa hari Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat pengumuman berkenaan dengan satu pelan baru berkaitan dengan isu politik semasa di negara kita. Jadi saya mendapat persoalan seperti biasa berkenaan dengan status-status bantuan yang sedang berlangsung sekarang ni. Maksudnya kalau kata tidak bersetuju dengan cadangan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagaimana dengan status bantuan kita, dan bagaimana pula jika bersetuju, apa pula yang akan berlaku. Okey, jadi di sini saya pergi dulu kepada jika pihak pembangkang tidak bersetuju dengan apa yang ditawarkan dalam plan yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi sebarang bentuk bantuan yang berlaku sekarang. Yang pertama, bantuan tersebut tidak akan ditamatkan kerana bantuan-bantuan ini peruntukannya telah pun digazetkan, telah pun diperbahaskan dalam parlimen dan sebagainya. Jadi untuk pelaksanaannya pada tahun ini, insya-Allah ianya masih kekal, baik daripada bantuan prihatin rakyat, keadaan khas prihatin, bantuan khas COVID-19 walaupun belum dibayar lagi, dan juga bayaran untuk air citra. Jadi tidak ada sebarang orang kata apa ketergangguan jika bertukar kerajaan. Contohnya pembangkang menjadi pemerintah, jika mereka dapat membuktikan mereka mempunyai majoriti di parlimen sebagai contoh, insya-Allah tidak ada sebarang perubahan yang akan berlaku dalam tahun ini bagi bantuan. Okey. Tetapi apa yang saya lebih berminat untuk berkongsikan kepada anda adalah sebenarnya pada saya tawaran yang diberikan, yang dinyatakan, yang diajak oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya adalah satu perkara yang baik, kerana ia dapat merungkaikan kekusutan politik di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pelan-pelan tersebut ada dua perkara yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah berkenaan dengan penambahbaikan bantuan-bantuan yang sedang berlangsung sekarang, dan bantuan-bantuan tersebut dijamin akan dilaksanakan sehingga tahun hadapan, tetapi dengan syarat pihak pembangkang bersetuju dengan cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan sekarang. Jadi pada hemat saya, pandangan peribadi saya, pihak pembangkang sentiasa mewar-warkan bahawa mereka sebarang apa yang mereka utarakan, yang mereka suarakan adalah berdasarkan pada mandat rakyat, pada kehendak rakyat. Jadi pada saya, jika mereka betul-betul memikirkan tentang mandat rakyat dan bukannya tentang perebutan kuasa dan juga perkara-perkara lain, apa yang dicadangkan ini sebenarnya adalah sangat baik, kerana perkara ini tidak perlu dibahaskan di parlimen, tidak perlu ada berlaku persetujuan, pengundian dan sebagainya. Jadi ianya terus boleh dilaksanakan. Bantuan contohnya, katalah kalau kata BPR 1,300, tambahan ada 500, dah jadi 1,800, mungkin boleh ditambahkan lagi 700, 800 menjadi 2,500, 2,600 tanpa mengalami sebarang proses orang kata pengundian, pembentangan, hujahan apa dan sebagainya di dalam parlimen. Benda ni terus boleh dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Malah perkara-perkara tersebut dijanjikan, dijamin. Okay, saya yakin dengan janji tersebut, janjikan dan dijamin akan diteruskan sehingga tahun depan. Bayangkan tahun depan BPR insya-Allah memang akan ada setiap tahun, akan dikekalkan BKC ataupun BPN. Itu adalah salah satu yang terbaik, dan tambahan untuk golongan M40 akan dikekalkan juga untuk GKP. GKP ini adalah satu perkara yang baru dilaksanakan pada tahun lepas. Jadi jika diteruskan sudah masuk tahun ketiga, memberi sedikit kelegaan kepada PKS Mikro. Dan juga untuk yang berkaitan dengan EPF, KWSP, saya tidak merasakan dia akan ada sambungan. Tetapi mungkin permintaan sebelum daripada pemimpin parti politik sebelum ini untuk dinaikkan jumlah pengeluaran air citra dan sebagainya mungkin boleh dilaksanakan dalam tahun ini. Jadi pada saya, jika betul-betul jujur berkatakan tentang mandat rakyat, saya lebih suka untuk melihat
pihak pembangkang yang ada sekarang untuk menerima dan membuktikan. Tambahan pula, satu perkara lagi yang menarik perhatian saya adalah dengan untuk perbahasan bagi rang undang-undang anti lompat parti. Itu juga adalah satu perkara yang baik, walaupun telah lama perkara ini timbul, disebut, diminta, tetapi sejak daripada kerajaan terdahulu masih tidak ada sebarang perbahasan ataupun sebarang orang kata benda ni dibangkitkan atau dibawa kepada parlimen. Tidak ada sebarang perbahasan, tidak ada sebarang usaha ke arah tersebut. Jadi pada kali ini saya nampak perkara tersebut adalah satu perkara yang baik, kerana dia memberikan kelebihan kepada kedua belah pihak. Dia tidak memberi kelebihan kepada pihak kerajaan, dia juga melindungi pihak pembangkang. Jadi apabila mereka ini pembangkang mengatakan bahawa mereka memikirkan tentang negara Malaysia, tentang mandat rakyat, saya lebih suka untuk melihat mereka menerima perkara-perkara sebegini. Okey. Jadi selain daripada itu, saya rasa berkenaan dengan perkara-perkara lain tidak ada apa yang akan terjejas, dan harapan saya secara peribadi adalah agar pihak pembangkang tidak lagi mempolemikkan ataupun orang kata apa-apa sajalah yang berkaitan, tapi saya berharap agar mereka menerima, bekerjasama untuk menyelesaikan isu kesihatan pandemik COVID-19 dan juga isu ekonomi, yang mana dalam keadaan sekarang ni banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan juga berkenaan dengan isu-isu bantuan. Hentikan polemik politik sementara, seperti mana yang Tan Sri Muhyiddin telah janjikan. InsyaAllah kerajaan akan mencuba untuk melaksanakan pilihan raya PRU ke-15 pada selewat-lewatnya, seawal-awalnya pada bulan Julai tahun 2022, kurang daripada 1 tahun lagi. Jadi saya rasa itu adalah satu, orang kata, tawaran ataupun pelan yang sangat baik. Jadi tak perlulah nak bertelagah, nak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya, kerana apa yang lebih diutamakan sepatutnya sekarang ni adalah rakyat, dari segi kesihatan, dari segi keuangan, dan juga perkara-perkara lain, kesejahteraan moral, fizikal dan sebagainya. Itu yang lebih penting dan itu yang sentiasa disuarakan. Tetapi buktikan pada saya, buktikan dan terimalah pelan ini dengan sebaik mungkin, dan PRU 15 nanti bertanding, buatlah apa yang nak buat pun. Dalam tempoh masa sekarang ni, rakyat masih struggle, cubalah untuk memberhentikan segala pertelingkahan, fokus kepada untuk membantu rakyat. Jadi itu adalah harapan saya, dan sedikit penjelasan berkenaan dengan orang kata isu semasa berkaitan dengan bantuan. Jangan risau jika bertukar kerajaan. Saya yakin dari segi orang kata akta dan sebagainya tidak ada sebarang perubahan ataupun penghentian ataupun sebarang apa-apa yang tidak elok kepada bantuan penambahbaikan itu. Wallahualam, tidak ada sebarang pengumuman yang diceritakan oleh pihak pembangkang pula jika mereka mengambil alih kerajaan. Apa pelan mereka tidak ada dinyatakan sehingga setakat ini. Tetapi insyaAllah jika dipersetujui, saya rasa dan saya melihat perkara itu adalah lebih baik dan faedahnya adalah kepada rakyat 100%. Okey. Jadi itu saja penjelasan dan sedikit perkongsian saya berkenaan dengan perkembangan terbaru di politik tanah air kita dan perkembangan bagi bantuan-bantuan untuk rakyat. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Berkaitan dengan BKC, saya masih lagi memantau, masih lagi tidak ada sebarang pembayaran dimasukkan ke dalam akaun salah seorang ahli keluarga saya, dan apabila berlakunya pembayaran, saya akan memaklumkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.